Pertamanya, orang yang menerajui kerajaan politik pada dulu, mereka sebenarnya mendapat pendidikan sekular. Sekular yang memisahkan pemikiran pemikiran politik, pemikiran kehidupan ini daripada agama. Agama itu dianggap hanya sebagai memenuhi keperluan spiritual sahaja. That is for the purpose of akhirat nanti. Jadi hal dunia ni kita fikir-fikir sendirilah, ikut pandai sendiri. Jadi maknanya dengan kata lain bahawa Al-Quran yang kita baca itu hanya untuk ibadah sahaja. Dia tidak menjadi guidance kepada kita. Sedangkan kalau kita baca Al-Quran itu terang-terang disebutkan an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Tegakkan agama, daulatkan Islam, jangan kamu bertelingkah. Hari ini daripada dulu sampai sekarang orang politik yang sepatutnya memperjuangkan Islam duk bertelingkah. Bertelingkah tak habis-habis. Kita itu hari kita dah seronok sekejap. Dah 22 bulan kita kita diterjah oleh orang-orang Republican. Kita ingat orang-orang yang Islam ni akan berpadu, membentuk apa yang dinamakan muafakat, akan bermuafakat. Kita haraplah muafakat itu atas semangat ayat wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Jangan kamu bertelingkah. Ayat yang saya bacakan tadi itu an aqimuddin wala tatafarraqu. Jangan kamu bertelingkah. Tetapi pertelingkahan itulah yang menjadi pilihan dan pendekatan mereka. Orang politik, orang-orang yang sepatutnya menjadi pihak yang berjuang menuntut Islam ini. Bertelingkah sampai tak habis-habis. Dulu kalau kita tengok tahun 70-an dulu pertelingkahan perpecahan umat Islam ni, UMNO PAS ni menakutkan. Tapi apabila Allah Taala uji kita dengan memberikan kekuasaan ini kepada puak-puak Republican tu, maka okeylah sikit. Sekarang ni bila dah dapat kuasa nak bertelingkah balik. Jadi orang kata tu memang nampak gaya ni macam betul lah. Orang Melayu ni, kalau dia dah tak ada musuh, dia akan cari musuh. Kalau dia tak ada musuh, musuh dia dah lemah, dia cari musuh sesama dia sendiri. Ini realiti apa yang sedang berlaku sekarang. Maka, kalau kita berbalik kepada isu Hifzuddin tadi, sampai sekarang, minta maaflah saya nak menegur sikitlah Parti Islam Se-Malaysia. Walaupun dia sebuah Parti Islam Se-Malaysia, tetapi bila dia duduk dalam PN ini, kenapa dia tak mampu nak menegur Perdana Menteri ini supaya memasukkan agenda Hifzuddin ini. Pakar-pakar PhD holders daripada Mesir, daripada Malaysia dalaman ni yang dah ada degree PhD itu membuat kajian tentang maqasid syariah. Cerita tentang maqasid syariah ni 3 hari 3 malam memang tak habis. Tapi prinsip yang pertama maqasid syariah Hifzuddin. Benda ni dah ada dalam perlembagaan kita. Kenapa perkara memelihara agama Islam pada setiap masa tu yang lafazkan oleh Tuanku Agong itu, kenapa yang ini tak diperjuangkan ataupun ditonjolkan? Ini sepatutnya ini menjadi agenda kita dalam pendidikan. Dalam pendidikan Hifzuddin, maknanya kita mendidik rakyat kita supaya menjaga agama kita, walaupun dia seorang bukan Islam, tetapi dia respect kepada agama Islam dan dia tidak akan melakukan perkara yang seperti yang berlaku baru ni. Apabila pekerja dia puasa, dia pergi pukul, dia pergi sebat, itu tak akan berlaku kalau dia seorang yang respect kepada agama Islam. Dan sebenarnya dalam undang-undang negara kita pun, di bawah Akta Pertubuhan, Societies Act, mana-mana pertubuhan yang tidak hormat kepada raja, tidak hormat kepada bahasa dan tidak hormat kepada agama negara, kepada agama Malaysia, Islam sebagai agama Malaysia, dia tidak hormat kepada 3 perkara ni: raja, bahasa Melayu dan juga agama. Ketua pengarah atau pendaftar pertubuhan boleh beri show cause kepada pertubuhan ini, kenapa pertubuhan ini tak boleh dibatalkan. Perkara yang paling pertama tu Section 2 capital A. 2 capital A ni maknanya section yang pertama sekali. Maknanya sesuatu pertubuhan itu macam pertubuhan berkaitan dengan pendidikan Cina, Dongzong. Dia tak, kalau dia menunjukkan ciri-ciri dia tak respect kepada bahasa Melayu, menentang Jawi dan sebagainya, dia boleh dibatalkan. Bagi show cause kepada dia. Kenapa tak boleh dibatalkan? Kalau dia tak respect kepada ajaran Islam,
Dia tak bukan kata dia tak mengiktiraf sebagai agama negara, dia tak hormat. Kalau dia tak hormat sahaja pun dia boleh dibatalkan. Undang-undang ada tetapi tak dikuatkuasakan. Kenapa? Kerana ketegasan, istiqamah, komitmen dalam diri kita kepada sumpah memelihara kepada Hifzuddin itu tak diwar-warkan dan tak diketengahkan dalam masyarakat kita. Kita nak menjaga dari segi sistem ekonomi. Kita cerita tentang nak memajukan orang Melayu dan sebagainya. Macam mana kita nak memajukan orang Islam, orang Melayu kalau kita masih lagi mengamalkan sistem kapitalis, sistem riba. Sistem riba kita daripada dulu sebelum mereka sampai sekarang ni 60 tahun mereka, kita tak boleh nak usik pun. Sikit pun tak boleh nak usik. Kita ada sistem perbankan Islam apa semua. Tetapi sistem perbankan Islam kita banyak memajukan kapitalisme. Kenapa? Kerana kita tak menghayati Hifzuddin. Kita tak menghayati ayat an aqimuddin wala tatafarraqu fi. Kita berwacana, kita berpersidangan, macam-macam persidangan. Saya rasa dah beribu-ribu persidangan semua ni berkenaan dengan ekonomi Islam. Tetapi akhirnya kita melahirkan satu sistem perbankan Islam yang akhirnya menindas orang Melayu kita sendiri.